Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Perkembangan di Dewan Rakyat yang agak panas sebentar tadi, sahabat semua, apabila Speaker Dewan Rakyat sekolahkan ahli-ahli parlimen daripada PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Kerana apa? Tidak habis-habis mengganggu kelancaran Dewan, mempersoalkan keputusan, sekali lagi keputusan MP Machang yang telah digantung kerana membuat fitnah kepada penjawat awam dengan hanya menggunakan surat layang. Lepas tu isu sembahyang maghrib juga dan sebagainya, kononnya surau kosong daripada parti PAS, macam-macam lagi sahabat semua. Apa sudah berlaku dan akhirnya seperti yang saya katakan, Speaker sekolahkan ahli-ahli parlimen ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton apa yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi. Hormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini. Menteri. Tan Sri, Saya. Peraturan Mesyuarat. Silakan, Menteri. Peraturan mesyuarat apa? Terima kasih, Tan Sri. Peraturan Mesyuarat 445 pada muka surat 60 dalam Standing Order. Ya. Silakan. Yang Berhormat Tan Sri, dengan hormatnya, saya pada 21 hari bulan Oktober yang lepas, beberapa hari lepas, saya telah membangkitkan peraturan mesyuarat yang sama semasa sidang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Speaker Cameron Highland. Tetapi beliau telah mengarahkan saya membangkitkan semula perkara ini di hadapan Yang Berhormat Tan Sri kerana ianya berkaitan direct dengan Tan Sri. Perkara ini berkaitan dengan satu surat yang telah diutuskan oleh Yang Berhormat Tan Sri sendiri kepada Yang Berhormat Machang pada 15 Oktober 2024 berkaitan dengan penggantungan perkhidmatan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat ke atas beliau yang telah dibuat pada 18 hari bulan Julai tahun 2024. Beliau digantung 6 bulan daripada menghadiri persidangan Majlis Mesyuarat. Saya merujuk kepada 445 yang mengatakan bahawa jika seseorang ahli telah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat, dia hendaklah diarah keluar daripada mesyuarat dan tidak boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat sehingga tempoh penggantungan itu tamat. Dua perkara di sini, satu diarah keluar daripada mesyuarat, yang kedua tidak boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat. Atas arahan itu, sebagaimana biasa, Machang telah diarah keluar daripada Dewan ini. Tetapi apabila persidangan mesyuarat yang ketiga yang sedang berlangsung sekarang ini berlangsung pada 14 Oktober yang lalu, pada tarikh tersebut 14 dan 15 beliau telah hadir. Tetapi beliau telah duduk di public gallery, di public galeri awam dalam Dewan ini. Kami pihak pembangkang merasakan bahawa arahan Tan Sri melalui surat ini adalah pada pandangan kami tidak berpatutan dan tidak berperaturan kerana galeri awam, sama juga galeri awam di hadapan Dewan ini adalah tempat awam, tempat orang yang tidak menjadi ahli Dewan ini, sama ada ahli Dewan ini sepanjang masa atau digantung perkhidmatannya. Saya telah memberikan contoh seorang pemain bola sepak yang telah dibuang padang, di send off, kad merah, buang padang. Beliau tidak boleh duduk di atas padang, tapi beliau boleh duduk di public gallery. Walaupun Yang Berhormat sebut dalam surat ini beliau boleh berada di perkarangan kompleks parlimen mengikuti siaran langsung yang dipaparkan. Dia berbeza duduk dalam stadium dengan mengikuti persidangan siaran langsung. Apapun kami berpandangan, Yang Berhormat masa mengarahkan Machang keluar tidak pernah menyatakan Yang Berhormat tidak boleh berada di dalam Dewan ini, termasuk di public gallery ataupun di mana-mana dalam Dewan ini. Itu bagi saya satu keadaan yang disebut benefit of the doubt.
benefit of the doubt should be given to the accused person. Accused person dalam hal ini adalah Machang lah. Ya, Berhormat tak sebut pun pada masa itu. Hanya keluar daripada Dewan ini. Dan saya menyebut duduk dalam public gathering apa yang dia boleh ambil bahagian. Dia boleh tengok je. Tak boleh bercakap, cakap kuat pun tak boleh dan sebagainya. Jadi saya bagi pihak pemegang, kami melihat Yang Berhormat merajulah, kami merayu bahawa Yang Berhormat menilai kembali, review balik arahan ini. Sekurang-kurangnya beliau boleh duduk dalam public gathering 6 bulan Yang Berhormat. Itu satu penyaksaan yang cukup besar. Tak padan dengan hukumannya. Jadi saya mohonlah satu ruling daripada Yang Berhormat supaya boleh Yang Berhormat mengkaji semula lah arahan ini. Baik, inilah terima kasih. Yang Di-Ketua, Besut nak cakap apa? perkara yang sama cuma yang untuk sama. perkongsian. Kalau benda yang sama tak ada apa yang nak cakap. Tak, perkongsian. Ini perkongsian. Penting. Saya nak buat keputusan lah. Tak, perkongsian. Sabar dulu. Perkara yang sama sebenarnya 44.5 ni saya pernah bawa pada tahun 2017 masa saya dalam kerajaan terhadap Tan Sri sekarang, Tan Sri Lim Kit Siang, ya. Dan arahan daripada speaker pada masa itu, dan Tan Sri pun berada dalam dewan pada masa itu, dan putusannya dia boleh duduk. Dan saya minta dia ambil tindakan di bawah 44.7 supaya mengeluarkan, tapi tak diambil. Kerana ikut konvensinya, perkara yang sama sepatutnya Tan Sri mengkaji dan membenarkan Machang berada dalam dewan tanpa mengambil bahagian. Itu saja, terima kasih. Baik, ini keputusan saya. Sementara saya menjadi Yang Di-Pertua hari ini, mulai 15 Oktober 2024, mana-mana ahli yang diarahkan keluar ataupun diperintahkan mengikut peraturan mesyuarat ini, maksud keluar itu ialah keluar daripada chamber ini. Dia boleh ikuti dari luar tetapi tidak boleh masuk dalam chamber. Kerana ini akan menimbulkan banyak masalah. Jadi saya buat keputusan tidak boleh masuk dalam chamber, termasuklah di kawasan. Itu keputusan saya. Baik, terima kasih. Baik, Setiausaha. Oh, sorry, Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga jam 8.30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 29 Oktober 2024. Dari menyokong. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik, ahli berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masanya ialah usul. Seperti dimukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 45 2024 Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Baik, sebelum kita sambung perbahasan, saya difahamkan oleh kerana saya tidak ada dalam Dewan. Pada 21 hari bulan Oktober yang lalu, hari Isnin pada jam 7.30 malam, Penggalan Cepa telah mohon untuk call quorum, untuk call quorum pada 7.30. Saya tahu ini ialah hak ahli yang berhormat untuk call quorum, tapi saya mohon oleh kerana waktu itu waktu Maghrib. Waktu Maghrib itu sangat sempit. Jadi kalau boleh, saya tidak kata tak boleh. Kalau boleh, janganlah call quorum waktu Maghrib. Sebab kawan-kawan tengah semayang sana, bila bunyi loceng, dia rasa terganggu. Betulkah ditinggalkan semayang atau dia masuk? Jadi saya mohon, saya tak perlukan jawapan, saya mohon sangat-sangat, janganlah call quorum waktu Maghrib. Sebab waktu Maghrib itu waktunya amat sempit. Jadi saya mohon itu saja. Terima kasih. Kalau jumpa. Tan Sri Di-Pertua sikit, saya menghormati nasihat daripada Tan Sri dan saya pun bersama dengan naratif itu. Tetapi
apa yang berlaku pada hari tersebut, di surau itu hanya ada seorang ahli parlimen. Jadi kalau dikatakan ramai di surau kerana menunaikan maghrib, waktu itu pukul ada yang dekat bilik 7, lah. Bukan semua dekat surau. 7 Apa logat tandas ke 40 apa petang. ke? Saya pun Dah tahu, lama tak dah tahu. maghrib, dah nak masuk isyak. Baik, saya tak perlukan apa-apa jawapan. Okey. Saya cuma minta. Saya minta Ada yang pergi lain masjid, kali Tuan Tadi Speaker. jangan call waktu maghrib. Jelutong tak tahu, dia tak Itu pergi saja. semayang. Sebab semayang tak semestinya berlaku di surau. Ada Speaker. semayang di bilik dan surau kita banyak. Jadi waktu itu ialah waktu maghrib. Saya minta cukup dan cukup. Saya nak panggil sekarang. Dia hanya ada pada waktu tu je. Lain hari memang tak ada. Saya tak benarkan saya lagi. sahkan. Saya tak benarkan lagi. Ini sangkaan Saya jahat. tidak benarkan lagi. Duduk semua. Cukup. Baik, saya ada long panjang 232 orang yang akan berucap. Oleh kerana masa kita makin singkat, saya akan panggil semua. Baik, itu dia. Secara tegasnya Speaker Dewan Rakyat menghentikan mengarut merepek ya daripada ahli-ahli parlimen pembangkang PAS dan Bersatu ini. Yang pertama tadi mempersoalkan keputusan macang digantung. Sekali lagi orang sembahyang maghrib juga dipersoalkan. Lepas itu dijawab kononnya hanya ada satu di surau. Dan saya setuju apa yang dinyatakan oleh Speaker Dewan Rakyat bahwa sembahyang maghrib ataupun katanya bukan semestinya berada di surau. Mereka boleh sembahyang di pejabat, di office mereka masing-masing dan sebagainya. Jadi saya percaya ini adalah permainan politik semata-mata lah ya daripada ahli parlimen PAS, Pengkalan Cepa, ya Bersut, terutamanya juga Teki Udin yang mempersoalkan kenapa ahli parlimen macang ini tidak boleh dibenarkan masuk. Sudah digantung, maksudnya sudah tidak boleh masuk dalam dewan. Maksudnya walau di mana pun dia duduk di tempat public art gallery kah, di kursi dia kah, tidak dibenarkan. Tapi kalau dia di luar dewan tu, apa dia buat itu dia punya hal. Ya, tiada yang menghalang dia untuk buat sidang media di luar di lobi parlimen seperti mana yang dia lakukan setiap kali parlimen bersidang dalam tempoh pergantungan dia ini. Jadi itu hak dia. Kecuali dalam Dewan Rakyat kerana dia telah digantung. Jadi hormati keputusan, jangan mempertikaikan dan jangan lagi memperbodohkan dengan hujah-hujah yang memang bangang seperti mana yang dinyatakan oleh bekas hakim MP Bersut dan juga peguam Taqiyuddin Hasan ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.